الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada pentafsiran surah Al-An'am. Setelah daripada kita tengah-tengah duk tafsir ni, kita sampai kepada ayat 110. Biiznillahi ta'ala pada malam ni kita akan mula juzuk yang ke-8 ayat 111. Ayat 111 daripada ini surah kita akan mula di situlah biiznillahi ta'ala. Jadi belum daripada kita nak pergi ke situ tu, Tuhan nak royak kepada kita. Kata orang-orang hak tak mau nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ni, yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ni nak tolak kebenaran, ia guna kebenaran. Lagu mana? Dia nak tolak kebenaran dengan menggunakan kebenaran untuk tolak untuk tolak kebenaran. Jadi dia ambil benda molek tadi tu mai berlawan, mai belaga sama sendiri. Makna segera kita faham orang buat lagu tu mana kata orang tak molek. Bukan orang molek dak lah. Jadi dia supah. Dia supah dengan nama Allah Ta'ala dengan sebesar-besar supah. Supah ni benda kena. Benda molek. Dia supah tu untuk apa? Untuk nak membantahkan ataupun nak tolakkan kebenaran yang dibawa mari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanan kiri dua-dua tadi kalau kita nak kira benda baik belaka bagi dia. Cuma dia buat tak erti. Ni satu perkara yang manusia kita ni boleh ambil buat kira sini dengan Tuhan royak untuk nak kita nak pakai hidup. Jadi dia tadi itu nak akak lambang agama tok nenek. Ingat molek. Agama tok nenek ni iaitu agama keaslian yang dia celak mata mari dia jumpa dengan agama tok nenek tu. Hak ni besar sekali di kalangan orang Quraisy ni balah tu. Dan berapa kali kita pernah dengar ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ini masalah, banyak orang guru kita dah baca. Tuhan raya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil mereka kepada kebenaran
Lalu mereka katakan, wa idza qila lahum, apabila dipanggil mereka, dia al-musyrikun, orang Quraisy, ila kepada mana panggil? Ma anzalallahu wa ila rasul, panggil kepada kebenaran Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan apa yang dibawa datang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dua tu ya. Khija bagi Allah, waktu turunnya Quran sebagai panduman bagi manusia. Khija bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan isi kandungnya Quran kepada umat manusia. Apabila dipanggilkan mereka kepada Allah Ta'ala dan Rasul, yakni ajaran hak benar, mereka jawab kan, qalu, kata mereka itu dengan sepenuh-penuh mulut, hasbuna. Kalimah hasbuna ni bahasa Arab mana cukup pi kita. Bahasa Pak Tetaning mana pada dah puak kita ni, ma wajadna alaihi aba'ana, ma wajadna alaihi aba'ana, barang yang kita dapat mari daripada tok nenek moyang kita. Padanya tu ya, tak ada payah-payah Muhammad nak warilah. Salah gitu. Apabila gitu, dia supoh jahda aimanihim, dengan sebesar-besar supoh, sebenar-benar supoh, akak suara sungguh, wallahi wabillahi watallahi, supoh dengan nama Allah, 3 supoh. Supoh apa? Supoh nak ayat kata hak Muhammad bawa datang mari ni bukan hak tok nenek kita pernah dak kenal mari. Apabila kata bukan hak tok nenek kita pernah kenal mari, ini bukan ajaran yang benar. Bahkan Muhammad itu dusta di atas Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok cerita nak jadi. Apabila gitu, ya naklah tu ni. Manusia ni apabila ia naklah tu, sedangkan ia reti benar-benar tentang ayat Quran ni, buat apa boleh kita buat keputusan kata ia reti, moga bahasa dia. Supaya di sini orang jalan, orang pelanibung sini, kalau tok nenek kita ataupun ibu kita, ayah kita kecek bahasa kita, biasa duk dengan tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari, semenjak kecil lagi sampai kita tua ni, kita tak faham. Memang kita faham, reti, tak kena orang terjemah wi kita. Ambil nasi sikit, tak ada hai, dak. Cuba bagi halih lembu sikit, tak ada hai dah pakai, buat khijah lalu dah. Reti faham lalu dah. Begitulah juga al-musyrikun yang ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW, dia reti akan ajaran Tuhan ni. Hawak apa Tuhan waktu bahasa dia nak reti? Kerana kalau tak reti, kita nak ambil salah tak boleh. Jadi kazaling lah Tuhan ni. Waktu turun ayat Quran, Tuhan waktu turun mari kepada orang tak faham. Apabila orang tak faham, Tuhan ambil salah di atas perbuatan hak dia. Tak boleh. Tak kena sistem lagu tu. Jadi dalam ayat Quran ini, semua yang reti belaka. Tapi dia buat bising, buat tak sih. Apabila buat tak sih, Tuhan kata, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, dan kami mempalingkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka sebagaimana mereka tidak mahu beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu pada pertama sekali mula-mula. Temu tak sah, aku tak sah. Temu tak mau, aku nak wikir orang lain. Sebab tu kita ni belum daripada kita nak masuk ni, kita nak buat kesimpulan. Kita ingat gini, kita hidup dalam dunia, kejayaan kita nak dapat jaya ni dia gini. Semua manusia nak kepada kemenangan, kejayaan, kebahagiaan. 3 ni tak ada orang tak say 3 perkara ni. Tak ada royak lah, aku tak ada nak kali terbahau baik. Ya nak kepada ketenangan, kemenangan, kejayaan, ya nak. Pana buat lagu mana wi kita hasil benda tadi? Kena kita tu tengok muka tu pecah. Kena tengok muka tadi tu wi tubik. Kata kita jalan ni kena tak lagi. Kalaulah kita tengok tubik pada awal-awal kita tengok, kita pakai capai, ambil selalu, nescaya berjaya.
Kali yang kedua tak jaya dah. Ambo rakyat lagu ni ada ke perkara ni di dalam sejarah? Oh memang. Lagu mana? Tengok. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia hijrah dakwah di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah Al-Mukarramah orang tak terima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi orang tak terima dakwah Nabi, lambang bagi Islam tetap ada di Makkah Al-Mukarramah. Dengan molek mana awak khulasah kita nak gerakkan akal fikiran kita yang kita faham daripada apa alim ulama kita tolong cokeh wik kita tentang masalah maksud ayat Quran. Di Mekah ada gapo? Masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mari, ada gapo? Ada Ka'batul Musyarrafah. Ada makam Nabi Ismail, ada Zamzam, ada Safa wal Marwah, adanya Mina, ada tu ada ni lambang syiar, lambang Islam ada di Makkah Al-Mukarramah. Kama dia dikuasai, biar kuasai mula-mula di Makkah Al-Mukarramah ni, yakni puak-puak Islam lah mula-mulanya. Zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail turun gi sampai ke Quraisy mari pergi lepas daripada Nabi Isa diakakkan naik ke langit. Apabila Nabi Isa diakak naik ke langit, maka puak musyrikun tadi tu boleh menguasai Makkah Al-Mukarramah. Lepas daripada tu Allah Ta'ala membangkitkan Nabi kita Muhammad SAW di Makkah Al-Mukarramah untuk mengajaknya manusia kepada agama kita, iaitu agama Allah asal. Jadi orang Mekah zaman tu ya duduk di dalam keadaan tak beriman dengan Tuhan dengan cara tunggal tadi itu, katanya ulama 400 tahun. Makna 4 kurun. 400 tahun ni lama, bukan tak lama. Apabila duduk lagu tu, suasana apabila duduk lagu tu membawa pada masuk di dalam dada manusia, berpegih, ya celak mata tengok gini agama dia. Agama sembah berhala, agama pesing jahiliyah. Ia berasa kata hak itulah agama hak Allah Taala waktu daripada langit. Mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Ta'ala tahu dengan hikmat dia, dia kata tak. Nabi Muhammad royak semula, ni bukan agama hak aku, hak aslah. Nabi mari royak diri Nabi Muhammad SAW, orang nak terima. Sebab Nabi tadi itu adalah Al-Amin, sebagaimana kita tahu. Ia orang beramanah, orang tak pernah dusta. Tapi apabila giroyak satu perkara menyalahi apa yang mereka itu biasa duduk, di situlah timbul halangan, timbul orang menetai Nabi Muhammad SAW. Apabila menetai, Nabi kita tak boleh nak duduk Mekah. Apabila tak boleh nak duduk Mekah, pasti kena hundur. Ni sunnatullah. Kita nak nego, nak gapo pun, nak dakwah, nak gapo, apabila tepat tak boleh nak pergi, kena hundur. Hundur bukan berhenti, hundur pergi buat dia lain dulu. Ya hundur mari, pergi ke mana mula-mula? Pergi di Taif. Pergi di Taif tu tak lama. Mekah dengan Taif tu sejil lebih tak siapa pun, dekat-dekat tu lah, lebih kurang. Tiba-tiba orang Taif tak terima. Mayam dah tak sih. Apabila tak sih, Nabi kita terpaksa keluar daripada Taif pergi kepada Madinatul Munawwarah. Giduk di Madinah, ada apa di Madinah? La syait, ada apa perkara juga. Kau masa Nabi pergi itu tanah Madinah bukan tanah haram. Kau masa Nabi pergi itu bukit walaupun kayu sepaham pun tak ada. Tapi Nabi pergi bina situ, bina sampai kaya wak likus apa nama lingkungi jadi tanah haram hak Nabi kita mengharaikan di Madinatul Munawwarah. Dia tinggalnya Taif. Jadi ahli Taif tadi itu tu mula-mula dia tengok Nabi, dia tengok tak tubik, kata Nabi ni Nabi hak sungguh dah. Dia tengok tak tubik, kata Nabi inilah punca kemajuan. Nabi Muhammad inilah iaitu nak heretnya manusia kepada kemenangan dan sebagainya. Dia tak nampak situ. Apabila dia tak nampak, dia buat beberapa perkara sehingga Nabi Muhammad SAW ditawarkan oleh Jibril, diizin oleh Allah Ta'ala, kata munawak lagu mana dengan ahli Taif ni. Malaikat hak bukit dah jaga bukit sekali dengan aku dah nak suruh lagu mana, apa tak apa wahai Muhammad. Nabi Muhammad kata tak apa, we anak cucu dia boleh beriman dengan aku.
Walaupun begitu, orang Taif ni katun, rugi banyak dia. Apa boleh kata rugi? Kerana dia tengok tak tubik orang ni orang mulia. Dia tinggal Nabi Muhammad sampai kan Nabi Muhammad pergi buat lain. Adapun Makkahul Mukarramah, walaupun ahli dia tadi itu tak terima, tapi muqaddasah. Benda jadi lambang, syiar, benda jadi Islam, Kaabah gapo ada situ, hak tu tak apa. Sebab tu sini ni amanah buat kesimpulan dengan cara mudah. Kalaulah kita tak ada muga satu perkara sebagai asas, maka kita kalau tengok orang pula tak tubik, tak pandai tupai bayangi orang pula, nasihat jatuh duk situ. Sebab tu kita orang ngaji Islam, orang ngajinya Al-Quran, ngajinya sirah Nabi kita Muhammad SAW, pasti gapo-gapo nak tengok we tubik. Kata mana kita nak letakkan pendirian kaki kita nak letaknya hijau kita duduk di mana, barulah apabila kita baca tubik, nescaya hari belakang kita akan dapat kejayaan kemenangan atas daripada mana-mana. Sebab itulah Quran, hadis, sirah Nabi Muhammad SAW, tiga perkara ni kita orang Islam jangan buat belakang daripadanya. Jadi orang Quraisy dia tak sah. Apabila tak sah, Tuhan kata, kalau mu tak sah, aku pun tak nak mahu padamu. Sebab tu Tuhan palingkan hati-hati dia, akal fikiran dia, sebagaimana dia tadi itu tak sah nak beriman mula-mula sekali. Sebab tu baka dia tak jadi mulia, malaikat baka yang beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ni nak kita faham kata masalah awal marrah kita kena baca tubik. Mula-mula sekali, gapo mula-mula sekali kalau kita baca tubik, situlah tubik natijah dengan cara hak sebenarnya. Itu sebagai khulasah pada hisah yang telah lepas. Malam ni kita nak tengok iaitu ayat 111 biidznillah taala. Suratul An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Alhamdulillah, sama-sama kita boleh membaca akan ayat Al-Quran daripada surah Al-An'am. Kita harap daripada Allah Jalla Jalaluh menjadikan bacaan kita sebagai kebaikan pahala pada kita, bagi kita pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Jadi Tuhan nak royak pada ayat 111 ni Tuhan nak royak ha manusia yang pesing tak se nak beriman. Orang apabila kata tak se ni 1000 kali dalih. Kalau kata nak pun 1000 kali dalih juga. Cuma kita sebagai orang Islam janganlah kita berdalih banyak. Sebab sifat berdalih banyak ni sifat bukan orang hak selamat. Sifat Yahudi. Yahudi dulu Tuhan Yesus melah lembunya tanya warna gapo. Lepas pada Tuhan royak kata warna tu dia tanya betina ke jantan. Lepas royak pada royak betina ke jantan tanya gemuk ke kurus. Akhir sekali tak ada buat kerja. Sebab tu kita tadi kena tarbiyah diri kita jangan banyak dalih. Juga jangan kita tarbiyah anak cucu kita dia suka berdalih. Kita nak buat lagu mana apabila kita royak dia boleh buat selalu. Diri kita apabila kita azan nak buat satu kerja kita boleh buat selalu. Orang duk buat kereta kita apabila kita perintah turun pergi dia boleh buat kerja selalu. Kita kena cari cara tarbiyah tadi tu jangan kita tarbiyah orang sampai orang tak boleh masuk dekat kita. Ni terkadang kita bekai dengan anak cucu kita sampai ke dia lari pada kita. Tak kena. Kita sungguh kejak doa dengan orang bawah kereta kita sampai ke dia jadi susah payah. Pasal saya panggil susah. Dia tak sedut juga. Dalam Islam kita ni sebab tu dia ada dua gia. Gia targhib, gia tarhib. Targhib nak bergema, tarhib nak menakuti. Campur di antara dua, tak kena masa dia jadi muka. Sebab tu kita apabila kita ngaji Quran ingat kita tak akan dapatnya benda hak sia-sia. Kerana Quran ni ialah cara kita nak pakai hidup. Semua dalam ayat Quran 1236 ayat Quran semuanya tu ambil di awal hingga akhir cara yang nak hajar kita nak pakai hidup. Sama ada kita lelaki ataupun perempuan, kaya ataupun pakai miskin, pangkat tinggi ke pangkat rendah,
Sehat kau sakit, semua tu royak belaka. Diri manusia ada pedah belaka. Kalau tak ada pedah tu tak jadi kita. Nak jadi ada harga, pasti kita kena ngaji kitab yang jadi geliga. Diri kita nak jadi harga, kena ngaji daripada kitab hak geliga. Geliga ni orang petani nak ayat kata peheh bahasa benda hak tinggi. Intang belia hak tinggi. Nak tahu nak ngaji Quran. Ilmu hak kita dok ngaji ni kita tak kena berat sini. Kalau kita ngaji falsafah, pratya, berat sini. Kalau ngaji cit witaya, berat sini. Kalau ngaji ilmu nafsi, ilmu pesing nak tarbiahkan orang daripada jiwa, berat sini. Tapi ngaji Quran terbuka sini. Ya tak berat. Dalam ni boleh tak berat, bahkan jadi penawar masuk dalam hati ni. Manusia kita apabila hati itu tenang, akan jadi terbuka, sehat tubuh badan. Apabila sehat, ia boleh buat kerja banyak perkara. Sebab dia tadi itu Tuhan jadikan sebagai pengurus di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau gitu kita jangan dalih banyak. Kita ngaji ni yang nak aware daripada kita saufa. Pasal siap panggil dia kon. Kau dulu. Nah ni nak aware benda tu baik. Sebab kalau kau dulu, nanti dulu, tunggu dulu, sedangkan benda tadi itu siap sedia dah, syaitan yang masuk duk celah. Apabila syaitan masuk duk celah, oh tak usah dah haraplah dia kata yang nak harap kita pergi kepada kejayaan dunia, apatah lagi nak harap pada syurga. Lalu puak-puak hak pesening ni, puak pesen tak juruh ni, mari kita tengok. Supaya kata kita boleh beringat daripada ayat 111 ni. Katakan dia kata walau annana dan jika kami di sini tu puak-puak hak pe huduh, puak tak pakai pah tu, tak pakai nebel pasal orang tani kita kejek nazzalna ilaihimul malaikah, dan jika kami turunkan atas mereka malaikat. Oh, yang nak malaikat turun kepada dia weh. Tertudah puak musyrikun dulu ni dia tahu kata di sana ada malaikat. Dan dialah yang mengata kata malaikat tadi itu anak perempuan bagi Tuhan. Apa boleh kata ia royak pada anak perempuan bagi Tuhan? Kerana malaikat di sisi dia ni perkara yang keji. Perkara tak molek. Musyrikun ini, orang kafir Quraisy ni, cara memikir dia ambil mana? Ambil daripada al-Yahud. Yahudi ni dia jadi seteru bagi Jibril, bagi Mikail. Jadi seteru. Apa boleh jadi seteru? Kerana Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam dia buat kerja mengikut angin Tuhan. Kalau kita kecek bahasa tempat kita, mengikut arah surah Tuhan. Ia tak se mengikut arah hak Yahudi nak. Lalu dia tak kena kepada anak perempuan, tak kena kepada malaikat, sebab dia tak kena pada anak perempuan. Lalu dia nisbahkan anak malaikat ni kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai anak perempuan. Ia percaya kata malaikat tu ada fak-fak musyrikun ni. Tiba-tiba tengok hudah dia. Lagu mana? Dia tak kena satu perkara. Lalu dia kata kalau turun di atas buat kita ni malaikat. Sedangkan dia tahu malaikat tak makan tak minum. Malaikat bukan sejenis daripada manusia. Wah dalih dia. Dia kata kalaulah malaikat ni turun kepada kita, mudah kita nak buat kira. Mai lagu mana Muhammad ni manusia, kita tengok ya beringuh lagi, kita nak ikut ya lagu mana. Ni tepat kita kena mikir. Terkadang maaflah kita sebut dah sini tak ada, kita harap atau tak ada. Benda hak orang kita tadi itu jadi keruntuhan. Benda yang jadi utuh umat Islam, mana tahu tak? Dalam kampung terkadang, dalam kampung kita ni ada geliga, ada orang hak mulia, ada orang bijak.
Tapi orang kampung tak kira dengan dia. Sebab apa? Sebab gapo orang panggil kata kuam kelang dia. Benda yang jadi dia tadi itu masa nak mulia habis. Sebab dia besok tengok yang kecil-kecil lagi. Sebab besok duk tengok masa tak berpakai lagi. Bagaimana kita nak tok dia depan? Sedangkan dalam kampung dia geligo. Orang lain mari ambil pedah daripada dia tu. Tak tahu mari di mana. Siapa kata lajak tubik daripada luar negara, luar tu lagi. Orang luar tu mari ambil pedah daripada dia. Tapi orang kampung tak ada jawab kira. Limaza. Kenapa? Kerana ni kerana sadar. Ya biasa dok tengok Nabi Muhammad ni kecil-kecil lagi. Pak Muhammad mai royak ajaran bukan ajaran tok nenek ia pula dah. Ajaran yang ada di dalam Quran, ia sendiri pun tahu kata Quran ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia tak boleh terima. Sebab apa? Hati. Apabila gitu, ia kata, tak sedap Muhammad baca. Kalau malaikat baca lalu, baba boleh kira, ia kata. Allah, pe'ehudah. Subhanal Malik. Wa kallamahumul mauta. Bukan sekadar tu, nak. Malaikat kecek saja, tak say lagi. Nak bersenah lagi. Wa kallamahumul mauta. Dan jika orang-orang yang mati akan bercakap dengan mereka. Orang mati ni boleh kecek dengan dia. Dan Muhammad Doroyak kata, orang mati hidup kelik. Dia dah faham kata, hidup kelik, mana hidup dalam dunia mari semula. Sebagaimana pegangnya orang bukan Islam tempat kita, apabila mati seorang, hanatilah roh tok dia, pak dia akan beranak, mari semula. Jalan ni mana pula? Hak tu suku dia kata. Ia tak ada akhirat. Mereka ni tak ada akhirat. Amal basirah. Mata hati tak sampai akhirat. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, kalla balla yakhafuna al-akhirah. Bahkan mereka itu tak ada akhirat. Akhirat tak ada. Dia dok faham kata bakit hidup kelik mana dalam dunia ni. Fahamlah cari lalu. Otak dia pendek. Supaya kita kalau kita dok royak kata marilah semaya, rezeki ni akan murah. Kalau otak kita pendek, aku dok semaya hitam dah air. Tak besok lagi kata mah turun daripada langit. Tak besok lagi aku gali dengan mata cok tubik mah daripada tanah. Aku semaya habis cakap dah. Ya tak faham tu. Mai kau cai tak faham. Orang dulu balas tu dah. Orang musyrikun zaman Nabi balas tu. Wa kallamahumul mauta. Orang mati tu bercakap terhadap mereka. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan. Dan jika kami mengumpulkan tiap-tiap sesuatu keterangan di hadapan mereka. Waris semua mukjizat-mukjizat depan mereka. Mun nak gapo? Nak wi belah boleh. Mun nak gapo? Nak wi menate boleh bercakap. Mun nak gapo? Nak wi dapat pada awal ayat ni, kalau aku atur kertas daripada langit, boleh mu pegang kata ni wahyu aku. Aku boleh buat belaka. Tapi kalau Tuhan waris semua mukjizat, perkara yang melemahkan dia tak kuasa nak wari walaupun siapa yang dia duk ikut tak kuasa juga nak wari mukjizat malaikat daripada jalan ni Allah Taala di atas tangan rasul-rasul dan nabi, maka kanu liyu'minu. Nascaya mereka tadi itu tidak beriman juga. Tak beriman juga. Hani nak wi kita faham kata kalau orang tak sik, tak seru gaduh dengan dia. Kerja kita jadi ketua. Kalau duduk dalam masyarakat kampung kita, duduk dalam bandar, ikut kita kata lagu mana. Kita jadi tok nebel masalah. Jadi tok meni, jadi nayu obaca, obata, jadilah gapo hak duduk depan kita kata. Tok email terutama. Kerja kita gapo? Kerja kita pergi jalan situ, jalan sini. Lah. Kerja kita makan puluk situ, makan puluk sini. Tak. Hak tu sepeh ya. Samereh hak tu. Tapi asah kita nak maju lagu mana umat kita? Nak heret umat kita wipah depan lagu mana? Dalam kampung kita nak menani lagu mana jadi tuayan? Dalam kampung kita nak buat lagu mana? Orang penduduk tadi ada kerja, tiap-tiap umur ada kerja. Kerja dalam kampung. Orang perempuan tak ada saja. Kanak-kanak boleh jadi bab yang
boleh jadi pemimpin bagi radap kanak-kanak. Semua tadi itu tu hijau bagi tok-tok hak tadi. Nak yo baik hak dia. Tapi benda tu duk dalam khayalan. Duk di dalam akal fikiran. Nak buat sungguh, nak turun di atas ardul waqi', bahasa Arab kata. Ardul waqi' ni kuam pencing benda hak sungguh. Apabila kita turun sungguh, jumpa dak dengan orang tak sik tukar pendirian dia. Orang pesing nak duk pak tula. Orang pesing tak sewak hijau. Orang pesing kata nak riba kaki tangan. Pasal orang tua dulu patai kaki tangan tak sih masuk ke urum hijau dengan pemimpin. Ada kata ada? Memang ada. Hijau kita ada sakit kepala dengan mereka itu kan? Lah. Okay. Tak boleh kita nak buat sakit kepala dengan mereka tu. Sebab puak tu persen hak sikit. Persen hak no sikit. Hak banyak lagi dia nak sekali dengan kita. Tapi rolik manusia duk sakit kepala tapi tinggal hak banyak. Dalam Quran ayat kena tak? Kena. 90%, 50% nak ikut belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2-3%, 4%, 5%, tinggi kita kata 10% hak menetai Nabi dengan cara sebenar-benarnya. Tapi Nabi Muhammad walaupun dia jadi nabi, jadi rasul, berasa di hati, sakit hati. Apabila sakit hati, jadi cangat, jadi berhenti kerja nak pergi padu hak ni tak boleh. Sebab tu kita ngaji dah ke dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma tadi, Abdullah ibn Ummil Maktum mari nak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kodok gaduh otak dia dengan pembesar-pembesar Quraisy. Siapa kata dia nak tengok Abdullah ibn Ummil Maktum mari nak beriman dengan dia. Lepas tu hewat kan dengan Nabi. Tuhan tegur. Jangan buat lagu ni, tak kena buat lagu ni. Esok-esok mu kena pada juga dia. Walaupun Nabi Muhammad duk tengok maslahat tu lebih besar lagi, ketua tadi apabila dia beriman, rakyat dia tu boleh belaka. Tapi golik ketua ni kecek saja. Hak zaman tu. Jadi kita hak Tuhan ayat kita kalau waris semua urusan, kalau dia tak sik maka liyu'minu. Nascaya mereka itu tidak beriman, tak sah juga. Nascaya tidak akan mereka itu beriman illa ayyasha Allah. Malaikat dikandaki oleh Allah Taala. Malaikat orang hak Tuhan kandak. Orang hak Tuhan kandak ni lagu mana? Ingat molek sini. Setengah-setengah faham salah banyak ayat ni. Dia kata kacau lagu mana kita yang itu iman. Pegang tamne pegang saja. Kita kacau usaha setara mana. Kalau Tuhan takwi, usaha setara mana kalau Tuhan takwi, dia tak jadi juga. Tapi hak yang kecil itu kena. Tapi hak salah belum daripada dia usaha, dia serah dulu kepada Tuhan. Ini salah. Allah kacau lagu mana pak kita, ketua kita. Kalau lah mana apa tu ubik natijah sebagaimana Tuhan kandak juga. Wak tak wak supaya. Ini tak boleh lagu ni. Nabi Muhammad SAW tak wak contoh lagu ni. Kalau Nabi Muhammad wak lagu tu, dia tak pergi ta'ih. Gapo hak berlaku di ta'ih kita pun tahu. Kalau Nabi Muhammad tahu lagu tu, dia tak pergi di Hudaibiyah. Gapo hak berlaku di Hudaibiyah, kita pakat tahu. Siapa akan dihalang tak boleh masuk buat umrah pada tahun kena hijrah tu. Nah ayat kata kita sebagai manusia benar depan kita tak tahu. Tapi kita diperintah dalam agama kita, so kita jakah pergi dulu. Selama mana kita ada kuasa, kita rancang cara molek, jakah pergi. Nak tubik lagu mana natijah, tu tepat kita nak serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata illa ayyasha Allah. Kandak ki Allah Taala ni terserah pada dua. Yang pertama, kandak ki pasal umum, pasal kuang-kuang hak luah-luah. Tak ada benda hak berlaku atas dunia ni, malaikat Allah Taala tu kandak berlaku. Semua hak berlaku, kita suka tak suka, kena tak kena, kandak ki Allah Subhanahu wa taala berlaku. Pada asal. Kamar dia satu lagi, kandak ki Allah Taala, orang panggil kandak ki syar'iyah. Maknanya lagu mana? Kandak ki hak kita tu rasa suka dengan hati kita. Kandak ki benar hak manusia ada manfaat, manusia ada kemaslahatan. Maslahat ni mana lagu mana? Pun perayut boleh kita.
Pun peloidai boleh kita, benda hak bagus boleh kita. Kerana kita terserah pada dua tu. Sebab tu kita nak buat gapo, kita kena atur molek. Jangan kita tak atur, nak atur molek. Walakinna aktsarahum yajhalun. Akan tetapi kebanyakan mereka termasuk daripada golongan orang yang jahil. Tengok. Jangan kita duk taruh benda jahil di dalam tubuh kita. Apa makna jahil? Jahil ni makna kata gelap. Benda gelap. Duk di dalam akal fikiran kita, duk di dalam hati kita, duk di dalam perasaan kita, kita duk bela benda tu makna jahil. Jahil ni tak mulia di sisi Tuhan, tak mulia. Di sisi manusia pun tak mulia. Di sisi malaikat pun tak mulia. Di sisi binatang pun tak mulia. Tak ada harga orang jahil. Jahil ni mana lagu mana? Yakni ya kecek boleh, ya bicar boleh, tapi tak kena dengan benda hak sungguh. Tu makna jahil. Demo kata jahil kok mana kecek pandai. Demo kata ya tak tahu kok mana, ikut kita royak, ikut kita kecek, ya kecek boleh belaka. Itu bukan tepat. Tepatnya hak ya kecek tadi betul molek kedak dengan hak sungguh. Sungguh kedak kata hak ya kecek tu betul sungguh. Lagu mana mau tak faham, syarah sikit gini. Kita umat Islam tahu tak Kaabah duk kat mana? Kaabah di sisi orang Asia kita dia jatuh. Betul tak? Boleh tu. Maka umur kita nak buat yang tahu mana hadap jatuh, mana hadap naik kat mana. Hak tu orang-orang kita tak kena royak banyak. Kita nak kecek kata Kaabah duk balik jatuh. Tiba-tiba ada orang pandai pidato, orang pandai kecek nak put. Kecek gitu, kecek gini, kecek gitu, kecek gini, giroyak kepada umat manusia kata apa nama Kaabah tu duk lep naik. Kaabah makna kata kiblat orang Islam duk balik naik. Apabila nak sembahyang kena hafaz sejadah naik ke naik. Soal. Ya kecek sedap tak? Sedap. Ya kecek bahasa jelira tak? Bahasa titik air dia tak? Memang. Ya kecek bahasa luah tak limu dia? Luah. Tapi semua tadi ya kecek bak Kaabah kena tak kena? Tak kena. Apabila tak kena kecek lagu tu apa pernah cakap? Jahil. Orang jahil. Nak kita nampak tergapo mana jahil. Hari ni terkadang orang kecek bak plastik ke? Kecek juga bak plastik gitu, plastik gini, kecek gitu, kecek gini. Galik hak kecek tadi itu okey kena kita kata. Tetapi terkadang ada juga orang kecek bak plastik suanoi tempat kita kecek tak kena dengan benda hak sungguh. Apabila kecek benda tak kena dengan benda hak sungguh, membawa kepada orang hak sip khamun dengannya ilmu pengetahuan daripada mulut dia silap faham. Silap faham dengan sebab kita dengar bukan dengar tak dengar daripada mulut dia, dengar pada mulut dia, tapi hak ya royak tu tak betul dengan wakil, tak betul dengan hak sungguh, maka salah sebab kita. Dengan sebab itu masalah agama ataupun masalah kita nak pakai hidup, Tuhan kata walakinna aktsarahum yajhalun. Kebanyakan orang hak pesik kau dulu dalih banyak ni yajhalun jahil. Apa Allah Taala tutupkan ayat ni dengan yajhalun? Apa Tuhan kata tak kata la yaqilun? Tak berakal puan ini, tapi Tuhan kata yajhalun jahil. Apa? Kerana jahil ni setinggi-tinggi darajat lebih daripada la yaqilun. Terkadang berakal tapi dengan sebab ia tak sah, itu panggil mutakabbir. Ia dengar reti cerak tapi ia tak sah juga. Hak ni mutakabbir. Hak jahil ni makna orang royak benda molek dah, kena dah, ia tolak lagi. Tu jahil. Sebab tu kita ayuhal muslimun, kita ngaji Quran ayat ni kita wipah kata janganlah kita cakap, janganlah kita ikut benda hak kita tak tahu, tak sah. Sebab apabila kita ikut benda tak tahu, kemudaratan yang hadap kita mata. Supaya kita makan ubat tak tahu dah. Makan ubat tak tahu, hak ni kita nak tahu. Kama dia. Ni. Hijau orang Islam, hijau nabi-nabi,
hijau orang nak jalan seperti Nabi jalan. Ni ayat yang ke-112. Mari kita tengok. Wa kadzalika, dan demikian itu, ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin. Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi, tiap-tiap nabi mana tiap-tiap orang bawa khabar daripada Allah Taala kepada manusia. Semua nabi itu mana nabi. Kita orang Islam, kita rasa mujur, gembira kampung bulan libung kita. Setiap kali kita main ngajar, penuh semua masjid. Noyak kata orang sini ni suka kepada ilmu pengetahuan. Nak kepada ilmu pengetahuan. Bukan kita tak ada kerja, kita ada kerja, tapi kita beri juga ruangnya masa untuk kita nak dengar hukum agama. Kita yakin kata apabila sebut Nabi, orang sini faham. Tapi tahu ke tak? Dalam 3 wilayah kita ada lagi orang tak faham kata Nabi itu gapo. Dia dah faham kata Nabi ialah nama Muhammad, beranak bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Dia faham banyak tu ya. Tapi Nabi kan Nabi. Gapo dia? Tahu. Nabi ni yakni orang bawa surat kirimnya Tuhan kepada kita melalui dia tu Nabi. Orang bawa muka ni mai kita bawa Quran ni mari. Tu Nabi. Napa dah? Maka Allah Taala royak le Quran likulli nabiyyin, tiap-tiap nabi. Kecuali tak? Tak ada keayat tak ada kecuali. Tiap-tiap nabi gapo dia? Aduan, ada seteru. La ilaha illallah. Nabi nak bawa benar-benar mari. Lepas tu kalau kita mikir dengan logik akal kita, piyo nak jadi seteru bagi Nabi? Kita tanya diri, piyo nak jadi seteru bagi Nabi? Sebab kita orang molek. Kita orang molek, kita tak terkhayal dalam hati kita, dalam akal fikiran kita, kata kita nak jadi seteru dengan orang molek. Tapi sebaliknya, ada orang jadi seteru dengan Nabi. Allah. Sebab tu kebenaran ni, benda hak molek ni, bukan semua orang know. Terkadang benda sedap di atas lidah kita, boleh ada yang makan tak sedap. Ni nak kita faham di dalam hidup kita. Apabila kita ngaji gini, apabila kita turun kerja dalam medan kita, tak kira buat kebun ke, duduk di atas jabatan apa nama kerja kerajaan ke, duduk mau sekolah ke, duduk mana, ada ke tak benda-benda panhal masalah hak berlaku dengan diri kita, kita buat molek secara mana tapi dia nampak tak molek. Ada. Kita ngaji lagu ni, kita tak ini adalah Allah Ta'ala royak mari dulu dah. Nabi lebih mulia daripada aku. Perkenal lagu ni juga aku biasa. Jadi kata kita adanya semangat untuk kita nak jalan lagi ke depan. Dia tak nak tupai hospital mana kalau orang ngaji Quran ni. Sebab hati dia payah nak luka. Hati dia payah pasal nak lekat haruk. Tak. Supaya dalam keladi dah air tak lekat tak daun dia tu. Taklah lalu gigi tu air hujan ke tak lalu dia tak dalam keladi tapi tak basah. Hati manusia kalau diliputi oleh Quran dia tak luka mudah. Ni nak kita faham kata apakah orang ngaji Quran pakai masa 23 tahun takluk dunia 75% semua. Dalam dunia ni doa tangan dia belaka. 75% ni doa takluk orang Islam belaka pada zaman Quran boleh jalan dengan cara molek. Hal apa? Kerana dia ni bawa manusia jadi manusia sungguh. Pelik ke? Kalau kita ngaji Quran di sini dengan cara molek, kita khatam Quran dari awal hingga akhir, orang sini nak tubik jadi orang yang manusia dalam dunia ni ambil pedah pada dia, tak ada boleh. Boleh? Boleh. Tapi syarat kita kena ngaji biar faham untuk kita nak pakai di dalam hidup kita sungguh. Lalu Tuhan kata aduan, seteru. Seteru mana? Syayatin. Seteru daripada syaitan-syaitan. Syaitan ni mana lagu mana? Kita ulang pula. Kita ayat dah sini. Syaitan ni satu makhluk yang Allah Ta'ala jadikan dia daripada api. Jadi daripada benda panah.
Kamar di hati dia selapuk dengan asap. Orang panggil asap apa? Asap apa nama? Asap dengki. Berasa di hati dia. Tak nampak nikmat mana-mana hal lalu di atas mata dia, malaikat dia benci. Tu syaitan. Dan Allah Ta'ala merkakan dia, Tuhan ta'wi rahmat kepada dia. Tuhan ta'wi kemuliaan kepada dia. Pak syaitan ni ada apa bagai ya Allah? Ni. Al-insa wal jinnah. Ada dua jenis. Allahu Akbar. Ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Aduh. Kecek gini ni, Tuhan kecek bahasa kita. Kalau kita kecek balik, jadi tak sedap dengar. Syaitan manusia, syaitan manusia demo ni, tak sedap dengar. Tapi kita ngaji hak Tuhan yang jadikan kita sendiri. Royak kata syaitan ni ada pasal manusia, ada pasal jin. Lepas tu Tuhan royak kata al-insa wal jinnah. Cuba kita perhati dalam ayat 112 surah Al-An'am ni, apa Tuhan tak kata syayatina al-jinna wal ins. Apa yang tak kata itu? Ada arti itu Tuhan tak manusia dulu belum daripada al-jin. Supaya dengan Tuhan royak as-sariqu was-sariqatu. Orang curi lelaki dan orang curi perempuan. Dulu orang lelaki dulu masalah curi. Ada arti itu. Orang lelaki banyak curi lebih pada orang perempuan. Kalau masalah zina, orang perempuan banyak pada orang lelaki. Az-zaniyatu waz-zani. Ada arti. Kalau gitu di sini apa nama? Aduan syayatina al-jin al-insa wal jin, manusia dan jin. Syaitan manusia lebih banyak daripada syaitan jin. Itu satu pentafsiran daripada alim ulama yang tafsirkan ayat. Yang kedua hak wasa amba cenderung kepada dia. Cenderung pada itu pendapatlah mana? Syaitan manusia lebih dahsyat bahaya kepada manusia yang beriman lebih pada syaitan jin. Hawak apa? Kerana syaitan jin kita tak Allahu Akbar lari tak cukup tanah. Orang band ni lari tak cukup tanah, syaitan jin. Tapi syaitan manusia, aku duduk sini. Bacalah ayat kursi berapa puluh kali duduk situ. Tapi nak pergi buat lagu mana? Ni kena guna akal fikir. Akal fikir yang ada dalam dia tadi itu apa dia? Yakni ajaran pada Tuhan, ilmu hak sebenar pada Allah Ta'ala dan Rasul, baru boleh kita basuh akal kita ataupun jaga akal kita daripada ia duk bubuh benda-benda dalam telinga kita ni. Benda ni benda bukan benda hak kita nak rayak satu perkara. Hak ni hak kita baca oleh sejarah. Manusia kita terkadang orang jauh. Asal tu jadi fok kita jauh belaka. Tak ada anak cucu ke pia-pia, malah kejuh belaka. Tapi boleh punah manusia apa? Sebab gu. Tahu tak? Sebab gu, sebab keluarga, sebab suasana, orang panggil kata jiran. 2, 3, 4 kali ni orang kita nak jadi punah. Anak kita tak pandai pun nak makan keratam, pergi sign dengan gu. Gu kecek, syaitan manusia tu. Kecek. Akhir sekali kat dia. Anak kita ataupun orang kita kena tak biasa pun duk curi barang orang, duk cocok debu ke lagu mana, tapi nya makan pengaruh tu dia beri manusia pasal syaitan tu. Syaitan manusia tu pam dia jadi muka bahaya lebih daripada syaitan jin berlipat ganda. Pak kita nak jaga lagu mana, kita tak duk dengan anak cucu kita 24 jam cerak bahaya apa tak sedap dengan kita. Ya nak pergi kau ni. Jaya kita nak tarbiyah anak cucu kita, pasti kena cara mikir pada dia. Kalau kita orang tua, kita sebagai orang yang ada anak cucu, tak pandai nak mikir sebab kita tak nak ngaji ajaran Tuhan. Pak kita nak betul lagu mana. Pak akhir sekali dia makan air mata. Semua tadi tu klik kita belakang. Di sinilah Tuhan duk royak kata yuhi ba'duhum ila ba'din. Ni sifat ya. Sifat syaitan ni hak ni dia. Apa mana? Yuhi
mereka mengkhabarkan. Ni. Yang sebahagian daripada mereka mengkhabarkan dusta kepada sebahagian sebagai tipu daya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ia pasal cocoh gi mari tu setan. Syaitan ni cocoh gi mari. Orang kita beli duk molek-molek setak orang sebab apa? Pakai cocoh. Suami isteri duk molek-molek gi duduk tak geremuh demo tu. Kelik mari setak. Saing molek-molek dua ni. Nyegi kat mana? Dia dengar apa tak tahu. Coh. Semua tadi ni hak tu heraya ni kena tak? Yuhi. Apa makna yuhi? Wahyu. Yuhi ni mana bisik. Setengah mereka kepada setengah. Zukhrufal qawli ghurura. Perkara yang pecah belah kan di antara satu sama lain. Sebab tu Nabi mai tafsir dalam hadis sahih, la yadkhulul jannata qattat. Tak masuk syurga dah orang pesing kecil orang tu pecah belah. Tak masuk syurga. Malaikat yang taubat okey lah. Ning nak ayat kata Tuhan royak ning bahaya bagi kita berlipat ganda. Lidah kita zukhrufal qawli ghurura. Tapi ya atik nak. Orang nak pada anak cucu ada salih salihah, nak pada keluarga bahagia, nak kepada hidup yang mulia. Semua tadi itu bunuh dengan sebab yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Hak ning hak besar sekali. Sebab tu dalam Islam kita dengar apa dengar boleh. Ni yang nak beri peringatan. Dengar boleh. Belum pada nak dengar minta maaf sekarang. Belum nak percaya selidiki dulu. Cek dulu kata sungguh tak. Tengok dulu kata sungguh tak. Sama ada sama guru, keluarga, laki bini, suami isteri, guru anak murid, tengok molek gitu. Banyak mana ni kalimah zukhrufal qawli ghurura. Kalau zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang dak uwi gapo? Kita klik pada zaman Nabi sikit. Orang dak uwi kata Nabi kita ni tak erti, Nabi kita ni bodoh, Nabi kita ni sihir, Nabi kita tu gitu gini, gila dan sebagainya. Akhir sekali wak gureh duk tengok Nabi gini. Aku duk dengar mari dengan Muhammad tak serupa. Tu mujur je ada mikir. Hak tak ada mikir, matilah keadaan kufur. Sampai kemat tak masuk syurga dah buat ni. Sampai ke bila-bila tak masuk dah syurga buat ni. Sebab tak diri tak kena. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Lagu mana? Padahal jika Tuhan mahu, tentu mereka tidak mengerjakan. Kalau Tuhan nak berikan hidayah pada dia tak boleh nak buat kerja. Tapi Tuhan tak sewi hidayah pada dia sebab dia tadi itu sekat diri dia daripada kebenaran. Janganlah kita buat sekat diri pada kebenaran. Misal kita kata kita nampak kebaikan dalam masjid kita ataupun tempat beripun orang ramai-ramai dalam masjid misalnya. Kita nampak cuma kita kuasa nak sapu, kita kuasa nak bersihkan. Kalau aku bersihkan aku sama. Kalau kita kecek lagu tu termasuk daripada orang Tuhan nak uai kita tu pada hidayah tu. Kita apabila kita kuasa kita buatlah. Benar tu depan hak molek kita masuk lalulah diri kita. Barulah Allah Taala tadi itu redha terhadap perbuatan kita. Tuhan terima kasih pada kita sebagai anak Adam ni, terutama umat Nabi Muhammad tahu tak gapo. Tuhan terima kasih kita. Gapo kita nak buat? Duri kita nampak duk kat tepi jalan kita buai. Fasyakarallahu lahu. Allah Taala minta terima kasih pada dia. Ni kita nampak duri, nampak kaca, nampak paku. Kita kuasa nak kuih dengan kaki kita, kita kuasa nak jepu kita kuasa. Tapi kalau aku buat pun gitu. Ni kita orang ngaji dia kena lagu tu. Semua tadi ni kebaikan klik pada kita. Kita buat sikit ya. Dengan Tuhan wi lipat ganda kita tak terkhayal. Ke Tuhan kah kita muamalah dengan dia. Itu mana kata walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Berikanlah mereka dan biarkanlah
apa yang mereka mengada-mengadakan. Kalau ia tak saya beriman Muhammad, biar dia kata lagi, biar dia buat lagi. Sebab dunia ni tak ada harga bagi Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak ada harga, wallahi tak ada harga. Ingat molek anak kita jangan tepuh sama umat Islam, berlawan sama umat Islam, bubuk habuai dalam dunia sampai ke punah agama sah. Asalah. Tak ada apa kali dunia ni. Cuba tanya kita, ayah-ayah kita, hak telah apa selamat gidah, dalam arti kata dia dapat dah semua habuai atau wig dia nak gapo pada ini dunia. Ada apa sangat? Tak ada apa sekarang. Sebab tu kita faham dalam masalah ni supaya kata kita tadi itu tak terlari daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala nak meroyakkan kepada kita, nak menerangkan kepada kita. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Alaihi sekadar inilah dulu masa telah sampai. Insya-Allah kita akan mulai ayat 113 pada hisah yang akan datang. Insya-Allah doalah hari ni jadi soalah kata malam ni suara pun jadi tak ada jadi kuat mana lagi. InsyaAllah pada minggu depan biiznillah taala kita akan masuk ayat 113. Gapo pula Tuhan ayat pada kita yang kita boleh ambil pakar di dalam hidup kita daripada ajaran Allah Jalla Jalaluh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.